Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada para hadirin dan hadirat sekalian, barisan juri yang dihormati serta ahli-ahli panel dan pembahasan gaya dan kaca. Selaku pengerusi majlis, pada kita pada hari ini kita akan membincangkan mengenai kesan abaikan erti kemerdekaan dan cara memupuk semangat kemerdekaan dalam diri masyarakat Malaysia, khususnya pada golongan tugas-tugas negara ataupun pucuk-pucuk negara. Bersama saya di gelanggang tolong ini, ahli-ahli panel yang pegang gaya lagi arif dan bijaksana, iaitu di sebelah kanan saya iaitu Saudara Muhammad Iman bin Ilyas. Manakala kedua tidak asing lagi namanya iaitu Muhammad Badrul Amin bin Abdul Wahab. Dan panel ketiga Saudara Muhammad Anas bin Osman. Saudara, seperti yang kita tahu, semangat kemerdekaan dalam diri masyarakat Malaysia tiada hari yang sudah ibarat bagi henna di dalam luka melepaskan pucuk masing-masing. Hanya berkatakan sedemikian kerana sikap mementingkan diri dan individualistik yang ditunjukkan dari hari ke hari dalam bidang masa kini. Sikap kepada yang juga semakin lama semakin ditelan di zaman. Hal seperti berikut menyebabkan kegoyahan sebuah pentadbiran kerana pada pangkal akalnya negara Malaysia merupakan negara yang mencapai kemerdekaan dengan berbagai bangsa dan etnik. Saudara, kalian mahu setiap individunya berwarga negara Malaysia sememangnya adalah tanggungjawab dan penghormatan di dalam diri bagi menjaga maruah dan identiti negara Malaysia. Namun, kebelakangan ini, misi dan visi tersebut menampakkan berada di usia yang benar. Jika ini terusan bagi tiada surutnya, negara Malaysia bahkan dengan bisnis di antara masyarakat yang egois dan lupa pada jasa-jasa negara yang menggunakan kisah cinta ini. Bagi meneruskan pembincangan ini, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada panel pertama iaitu Saudara Muhammad Iman bin Ilyas, iaitu apakah impak atau aplikasi jika sebuah bangsa itu abaikan serta abaikan erti sebenar sebuah kemerdekaan di negara kita. Terima kasih kepada diucapkan kepada pengerusi majlis di atas ucapan yang bernas serta pertanyaan yang cukup jelas. Pertama sekali, sebuah bangsa itu dibangunkan melalui penerapan sifat perpaduan di dalam diri atau di dalam sebuah komuniti tersebut. Menjadi sebuah bangsa yang harmonis serta tenteram adalah disebabkan adanya belas ihsan dan semangat jua mempertahankan negara Malaysia di dalam diri. Namun jika sebaliknya, bagaimana sesebuah bangsa itu hendak membangunkan semangat perpaduan di kalangan masyarakat. Seperti yang kita tahu, liku-liku dan cabaran yang dihadapi pada kian hari adalah berbeza dan semakin sukar. Jadi tanpa sebuah ikatan perpaduan yang utuh di antara masyarakat, negara kita saya katakan bakal mengalami krisis perpaduan seperti mana yang telah ditunjukkan di negara sektor barat, di mana amalan rasis di antara warga kulit hitam dan warga kulit putih bergolak bagai tiada penghujungnya. Adakah kita yang berada di negara yang aman harmoni sebegini mahukan perkara sedemikian berlaku? Saya pasti 95% daripada kita tidak mahu dendam berdarah ini berlaku. Jika dapat saya simpulkan di sini, masyarakat Malaysia akan hilang maruah sebagai rakyat Malaysia yang sangat berpatriotisme serta melemahkan jati diri secara individu. Saya rasa sampai di sini sahaja perkongsian saya. Saya serahkan kepada Muhammad Badrul. Maka saya mencelah untuk memperlihatkan isi-isi yang saya berkataan tajuk yang dibincangkan ini. Baiklah, dijemput panel kedua untuk memberikan pendapat mengenai impak atau aplikasi jika erti sebuah kemerdekaan itu diabaikan. Okey. Silakan. Terima kasih kepada tuan misi kita yang petah berkata mewarnai suasana forum sekarang ini. Untuk bagi meneruskan konteks ini, jika erti kemerdekaan pudar dalam diri kita akan tiada rasa cinta terhadap negara istimewa ini. Apabila kekurangan rasa cinta terhadap nusa ini
rakyat Malaysia akan lebih cenderung untuk melakukan aktiviti yang tidak mahu bermoral dan berfaedah. Contohnya, gejala vandalisme, menconteng bangun di dinding-dinding bangunan, merosakkan taman mainan dan macam-macam lagi. Kawasan-kawasan dipenuhi moral diusulkan negatif, gejala gangsterisme, bergaduh di tempat-tempat yang gelap dan sebagainya. Kesan daripada kecederaan ini juga akan mengakibatkan suasana di kawasan sekeliling tidak tenteram. Sebagai contoh, seorang makcik yang menjalankan perniagaan di nasi lemak yang tenang, namun sering diganggu oleh orang-orang gangster di jalanan, meraguknya ataupun minta wang kepadanya bagi mengganggu perniagaan beliau. Melalui kawasan yang penuh dengan moral, negatif dan sebagainya. Jadi, jelas lagi kamu sulung di sini bahawa rakyat Malaysia yang majmuk mempunyai nilai cinta di dalam diri bagi menjamin kesejahteraan negara ini. Tampuk-tampuk tunas negara khususnya perlu menjadi tonggak utama dalam menyemat sifat-sifat mahmudah terhadap negara. Hal ini lebih bertepatan dengan satu kata-kata hikmat, iaitu sesebuah negara itu tidak terletak pada rakyatnya. Jadi, saya rasa ini saja penjelasan saya. Sekian. Terima kasih diucapkan kepada saudara Iman dan saudara Badrul. Cerahan yang amat buka minda kita semua. Jadi, saya juga ingin menambahkan sesuatu yang dibincangkan. Jika ada saudara untuk memulakan penerangan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan di atas kesempatan ini. Jadi, masih di dalam konteks yang sama, iaitu apakah implikasi jika mengabaikan erti kemerdekaan di negara kita? Saya akan menerangkan dari aspek keselamatan di negara kita seperti yang dibincang sebentar tadi bersama saudara Iman dan saudara Badrul, hanya dari aspek individu dan masyarakat. Jika hal tersebut berlaku secara mendadak, nescaya keselamatan di negara kita akan terjejas. Apa yang saya maksudkan di sini adalah apabila sebuah bangsa tidak mempunyai nilai-nilai murni di dalam diri, perkara tersebut akan mendorong mata-mata negara lain untuk menjajah semula tanah istimewa ini. Hal yang demikian rupalah yang amat dikhawatirkan di dalam sesebuah tampuk pasca kemerdekaan. Hal tersebut, hal seperti itu boleh terjadi kerana semangat patriotisme yang ditunjukkan tidak berada di dalam yang membimbangkan. Maka sedar tak sedar perkara tersebut membuka jalan untuk negara luar menjajah negara kita ini. Tambah pula, negara kita kaya dengan sumber-sumber yang banyak. Maka tidak heranlah jika semangat patriotisme tidak ada di dalam diri kita. Akhirnya ucapan dia, ini saya katakan di sini ialah merdekalah diri dan pemikiran kita dahulu sebelum merdekakan sebuah negara dan bangsa. Terima kasih diucapkan kepada saudara Anas di atas penerangan yang sangat spesifik. Tajuk yang dibincangkan. Mungkin tanpa kita sedari, sedikit sebanyak sikap egois di dalam diri ini dipertunjukkan dari hari ke hari. Seperti yang telah kita tadi, tidak jangka begitu rupa berada dalam sanubari masyarakat Malaysia. Namun, dalam mencari arus kemudian, sikap patriotisme sikap patriotisme dalam diri seharusnya kuda atau luntur dalam melahirkan individu yang berjiwa tanah air dan sebagai yang utuh. Para hadirin yang dirahmati sekalian, usai selesai topik bincang pertama kita, setiap kemudian harus mempunyai usaha untuk mengelakkannya. Meneruskan majlis kita pada hari ini, bolehkah saudara panel pertama yang saudara Iman menerangkan cara semangat kemerdekaan di dalam diri masyarakat Malaysia pada hari ini? Terima kasih memberi ruang kepada saya untuk berucap pada hari ini. Dalam melahirkan bangsa yang cinta akan tanah air, langkah yang paling penting adalah dari dalam
institusi kekeluargaan itu tersebut, apa yang dimasukkan di sini ialah ibu bapa perlu memainkan peranan yang utama dalam menerapkan persekitaran autoriti di rumah. Hal ini bermaksud ibu bapa sewajarnya menggantungkan jalur gemilang di kawasan perumahan bagi melahirkan suasana kemerdekaan. Impaknya, anak muda akan dipenuhi jiwanya dengan rasa cinta akan negara. Selain itu juga, ibu bapa juga harus menceritakan kepada anak-anak mengenai tokoh-tokoh yang telah berjasa kepada negara serta pahlawan-pahlawan negara kepada anak-anak. Hal ini kerana anak muda itu diibaratkan sebagai kain putih yang perlu diwarnai dengan warna-warna kehidupan. Di dalam konteks ini, ibu bapa lah yang perlu memainkan peranan untuk membesarkan diri di dalam mewarnai kehidupan anak-anak dengan unsur-unsur positif. Setakat itu saja yang saya rasa hujah yang saya sampaikan. Terima kasih Saudara Iman. Saya melihat Saudara Badrul ingin menyampaikan pendapat beliau. Jadi tanpa melengahkan masa, dijemput Saudara Badrul untuk teruskan forum. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada pengacara dan juga Saudara Iman atas info yang diberikan tadi. Saya amat bersetuju dengan beliau tentang info yang diberikan. Okey, bagi pendapat saya, aspek komuniti juga amat penting untuk diperhatikan. Apa yang ingin saya masukkan di sini adalah sebuah komuniti itu perlulah mengadakan program-program tentang kemerdekaan ataupun sejarah. Pihak atas pihak seperti Jawatankuasa Utama JKT perlulah memainkan peranan penting dalam menjaga keharmonian kepada masyarakat. Mereka perlu bekerjasama dengan badan-badan yang kerajaan untuk sama-sama mengadakan pameran mengenai bulan kemerdekaan. Hal ini juga dapat menggerakkan hubungan perpaduan di kalangan masyarakat yang di Malaysia kita ni yang berbilang kaum seperti Cina, Malaysia, Melayu dan India. Hal ini juga dapat menggerakkan perpaduan di komuniti yang masuk seperti yang saya katakan tadi. JKT juga perlu memperjuangkan program-program serta yang berkaitan perpaduan, misalnya Satu Malaysia, Sehati Sejiwa, dan yang paling baru sekarang ini adalah Malaysia Prihatin yang diberikan oleh Perdana Menteri kita. Implikasinya, masyarakat akan hidup dalam sebuah kemudian dan tentram, sekaligus membawa nama Malaysia yang sinonim yang landasan wawasan dunia. Itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Badrul atas yang sangat informatif. Saudara Anas ingin menambah sesuatu? Yang terakhir dari saya ialah usaha dari kerajaan sendiri, di mana kerajaan yang prihatin akan melahirkan negara yang harmoni dan bebas dari kuasa negara asing. Pihak kerajaan perlu merancang untuk mengadakan sambutan Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan dan sebagainya secara besar-besaran, tapi masih dalam kawalan pihak kuasa. Sambutan tersebut perlu laut kawasan-kawasan tumbuhan yang mudah dikunjungi oleh masyarakat. Selain itu, kerajaan melakukan filem-filem yang membawa kritik kepada masyarakat. Daripada menghasilkan filem-filem yang membawa gangsterisme dan sebagainya, filem mampu menunjukkan mengenai sejarah dari sampai dari sektor pendidikan pula, mewajibkan bagi setiap pelajar untuk mengambil subjek sejarah dan wajib di samping itu juga pihak kerajaan seharusnya memberikan mesej kritik di media masa, ianya bertujuan memberitahu masyarakat mengenai mesej kemerdekaan dari masa ke masa. Sebagai contoh, ialah slogan kata yang diperbaharui dari tahun ke tahun. Dengan itu, masyarakat akan menerapkan slogan kata tersebut dan menempuh mereka. Sekian. Kita sudah mendengar pandangan daripada ketiga-tiga panel jemputan kita pada hari ini.
Jadi sebagai konklusinya, semua pihak haruslah berganding bahu ibarat bukit sama didaki, kelurah sama-sama diturangi untuk memastikan kepada rakyat dapat ditinggalkan. Janganlah meranakkan impian Malaysia untuk mencapai wawasan 2020. Sering dibuat-buatkan oleh mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bersama-samalah kita memanifestasikan intizam Malaysia untuk menjadikan negara yang berjaya di pusada antarabangsa. Biar matahari terus bersinar, biar pohon terus menghijau, dan biarlah Malaysia terus gemilang melalui perpaduan yang kita bina. Tanpa perpaduan, negara kita akan maju ataupun berjaya untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara yang telah maju. Terima kasih kepada anda semua yang sudi mendengar. Sehingga kita bertemu lagi. Saya akan mengakhiri forum ini dengan serangkap pantun. Madah di muka, santun bicara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap, tutup bicara, pohon diampun, seikhlas hati. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.